Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 4 Februari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Memulakan berita dengan penularan wabak pandemik COVID-19 di kawasan Rumah Panjang dan luar bandar di Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patigi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Wopeng, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengambil tindakan dengan mengasingkan masyarakat bagi membantras penularan wabak pandemik itu. The COVID itself seems to be a community spread. So we have taken certain action to mitigate the spread among the community. One of which is we have decided to enhance our enforcement, and we hope the people will cooperate with us for them to observe SOP. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mendengar taklimat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dan beberapa agensi berhubung tindakan yang diambil dalam menghadapi COVID-19 di bahagian Miri pada Khamis. Pada majlis itu, Ketua Menteri telah menyerahkan cek berjumlah RM756,620 untuk naik taraf Masjid Darul Ihsan. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga akan berusaha membantu masyarakat yang terkesan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jadi di Rumah Panjang saya mintalah ketua-ketua tuan rumah dan juga ketua masyarakat untuk mematuhi SOP dalam masa 14 hari, dan kerajaan memang akan memberi bantuan kepada mereka melalui Jabatan Kebajikan whatever needs is necessary. Ujar Datuk Patinggi Abang Zohari lagi, Kerajaan Sarawak juga bersetuju membantu penambahan aset kepada pasukan petugas keselamatan dalam menangani masalah penularan wabak COVID-19 ini. Dari sudut enforcement, pihak keselamatan telah meminta kita membantu dari sudut aset, penambahan aset, dan kerajaan negeri bersetuju untuk memberi aset termasuk drone dan juga kenderaan supaya mereka dapat menghubung dengan cepat mengenai masalah-masalah disebabkan oleh penularan COVID-19. Dalam kesempatan itu, Ketua Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang telah melaksanakan kerja dan tugasan dengan baik serta masyarakat yang sama-sama memberikan kerjasama kepada JPBB Miri dalam membantras penularan COVID-19. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 menerusi sidang media JPBN Sarawak pada Khamis. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Sugambas berkata 2 kematian telah direkodkan di Sibu, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 44 kes. Kes kematian ke-43 merupakan kes ke-3,441, seorang lelaki berketempatan berumur 60 tahun. Mendapat rawatan cemasan di Hospital Sibu kerana mengalami sesak nafas. Dia meninggal 4 Februari 2021. Kes kematian ke-44 adalah merupakan kes ke-3,192, seorang lelaki berketempatan umur 79 tahun. Kes ini mempunyai gejala demam, saringan ujian dijalankan, dan beliau meninggal pada 4 Februari 2021. Datuk Amar Douglas yang juga pengerusi JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 270 kes positif dikesan di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 5,094 kes. Hari ini juga kes kita meningkat kepada 270 kes dikesan di Sarawak, 79 di Sibu, 74 di Beluru, 23 di Bintulu, 17 di Miri, 15 Riaman, 12 Matu, 10 Selangau, 6 Julau, 5 Kenamit, 5 Lunduk, 4 Bau, 4 Kapit, 3 Dalat, 3 Meradong, 2 Kuching, 2 Serike, 2 Song, 2 Tatau, 1 di Sepauh, 1 di Lawas. So jumlah COVID-19
kita di Sarawak meningkat kepada 5,094. Dalam sidang media sama, Datuk Ahmad Douglas memberitahu daerah Beluru di bahagian Miri telah bertukar status dari jingga kepada status merah. Daerah Beluru di bahagian Miri telah bertukar status daripada jingga ke merah dengan telah merekodkan 74 kes baru hari ini. Sejumlah kes 96 dalam tempoh 14 hari. Daerah Matu, Sri Aman dan Selangau pula telah bertukar status dari kuning kepada status jingga. Bercakap mengenai perkembangan banjir yang sedang berlaku di Sarawak ketika ini pula, jelasnya sebanyak 10 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka di negeri ini yang menempatkan seramai 212 mangsa. Pada hari ini ada 10 pusat pemindahan, 1 di Kapit, 1 di Bentulu, 6 di bahagian Serian, 2 di bahagian Samarahan. Jumlah 61 keluarga, mangsa 212. Berikut pula, sistem tagang yang diusahakan di kawasan Long Tengua Terusan merupakan suatu sistem yang baik bagi memelihara dan memelihara ekosistem sungai. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sistem tagang yang diusahakan itu dapat menambah sumber pendapatan penternak melalui penternakan ikan. Katanya, di Sarawak hanya terdapat 124 kawasan sistem tagang dan sistem tagang beritem Long Tengua yang berjaya. Semasa lawatan kerja ke projek sistem tagang milik Lewi Akom di Long Tengua pada Selasa, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menambah pihaknya bercadang mendapatkan dana khas dari Jabatan Pertanian Sarawak sebanyak RM50,000 untuk menaik taraf sistem tagang di kawasan itu sebagai kawasan pelancongan. Di Sebuyau, Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Masyarakat Kampung Entangor akan dibuka bagi menempatkan keluarga yang terjejas akibat banjir. Ini berikutan hujan lebat yang berterusan sejak Selasa yang mengakibatkan beberapa buah kampung termasuk kediaman penduduk dinaiki air. Berdasarkan tinjauan petugas Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dan Angkatan Pertahanan Awam APM setakat jam 8 pagi Khamis, sebanyak 37 mangsa banjir daripada 11 buah keluarga kini telah dikumpulkan di jalan besar kampung tersebut. Seterusnya mengenai PPS Dewan Masyarakat Kampung Lubuk Bunti yang kini dibuka semula selepas beberapa buah kampung dan rumah di kawasan itu juga dinaiki air. Menurut laporan APM setakat jam 12 tengah hari Khamis, sebanyak 5 buah keluarga yang terdiri daripada 21 mangsa dari Kampung Lubuk Buntin dan Kampung Benat telah dipindahkan ke PPS tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.